Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, selamat tengah hari. Terima kasih kepada mereka yang terus mengikuti siaran langsung ulasan tengah hari saya, yang mana pada hari ini sebenarnya saya dalam perjalanan ke Kuala Lumpur, yang juga berkaitan dengan bond buat saudara Rafizi Ramli yang saya akan ulas sebentar lagi. Jadi sebelum kita mulakan, kalau kawan-kawan yang baru mengikuti, saya mohon untuk kongsikan, untuk share, sebab saya rasa penting untuk kita saling ingat mengingati supaya perkara yang kita bincangkan ini ada manfaat bersama. Jadi sekarang ini saya tengah berlintas langsung dekat RNR, salah satu RNR. Mula saya ingat nak buat di luar, tetapi kerana RNR ini betul-betul bersebelahan dengan lebuh raya. Ada RNR yang masuk ke dalam sedikit, tapi yang ini betul-betul rapat dengan lebuh raya, jadi agak bising. So saya cuba luangkan sedikit masa sebelum saya meneruskan perjalanan. Jadi untuk hari ini ada 3 bahagian yang saya nak kupaskan, iaitu yang pertama bersabit dengan kejadian yang dikatakan berlaku di Melaka, melibatkan penjaja ditumbuk ataupun ada berlaku perbalahan. Yang kedua, saya nak ulas sedikit mengenai bond berkelakuan baik buat saudara Rafizi Ramli. Dan yang ketiga yang saya akan kupas pendek berkaitan dengan penyusunan gerak kerja Angkatan Muda Keadilan. Jadi untuk perkara yang pertama berkaitan dengan penjaja ataupun peniaga kecil, saya sebenarnya tidak mahu mengupas dari sudut keadaan di Melaka semata-mata, sebab saya rasa perkara ini sebenarnya patut dijadikan teladan dan panduan kepada kita untuk memahami keadaan di akar umbi. Dan kalau saya nak komen secara peribadi, saya tidak tahu secara butiran terperinci apa yang berlaku. Kalau tengok ada video viral apabila berlaku tumbuk menumbuk. Jadi bagi saya apa yang lebih penting adalah macam mana kita nak menghadapi suasana sekarang. Isu ini pun berbangkit sebab yang saya nak sebut kat sini, selain kawan-kawan tengah share, yang saya nak mohon kepada teman-teman untuk supaya video-video yang saya akan upload di YouTube tolong kongsikan juga, dan juga tolong subscribe di channel YouTube, sebab insya-Allah kru saya ni tengah siapkan satu video susulan pertemuan saya dengan kumpulan penjaja semalam di Johor Bahru. Jadi video tersebut juga akan menjadi panduan. Jadi tolong kongsikan nanti bila video siap. Saya rasa kalau sempat selepas maghrib ini kita akan upload dekat channel YouTube saya lah. Jadi dalam soal isu penjaja kecil ini, bagi saya kita kena pegang dengan beberapa prinsip. Jangan terus tengok kepada isu pertelingkahan dan sebagainya. Bagi saya perkara yang paling asas, apabila rakyat ataupun masyarakat memilih ataupun mencari ruang untuk berniaga secara menjaja, iaitu kalau bahasa pasar lah yang dipanggil jual makanan tepi jalan dan sebagainya. Sebagai rakyat Malaysia, kita kena faham apabila ada sekumpulan masyarakat kita bertindak sedemikian, bukan bermaksud berniaga di tepi jalan ini akan membuat untung lumayan. Kebiasaannya mereka pilih cara sedemikian adalah itu jalan yang terakhir. Jadi prinsip yang kita kena faham dalam suasana ekonomi sekarang ini, apabila dalam isu penjaja ini kita kena berhati-hati, sebab mereka memilih jalan untuk berniaga secara kecil-kecilan itu sebab itulah cara mereka untuk mendapat rezeki. Dan itu juga bukan mudah sebab risikonya tinggi, dengan berpanas dan tidak selesa, dan sementara berhadapan juga dalam isu penguatkuasaan dan sebagainya. Jadi bagi saya dalam isu ketika selepas negara pulih ataupun dibuka kembali
selepas PKP ini, paling penting kita kena faham keadaan di bawah ini. Saya setuju kalau tindakan itu diambil bagi mengekang soal penyebaran COVID-19, iaitu kita kena jaga kesihatan, kebersihan itu kita utamakan. SOP itu kena buat. Tetapi yang saya tidak setuju apabila dalam keadaan negara baru nak memulakan kembali ekonomi, mereka yang selama ini menjaja dan sebagainya sebelum ini tidak diganggu ataupun dibiarkan berniaga. Tetapi bila pulih ataupun dibuka kembali ekonomi, masa ini yang kita nak ambil tindakan, saya kurang setuju. Jadi pandangan ini saya ulang dan saya sering ingatkan teman-teman sama ada di Johor Bahru ataupun kepada kumpulan penjaja bahawa kita sebenarnya kena hormat dari segi peraturan dan undang-undang, tapi pada masa yang sama perlu ada budi bicara supaya peniaga ini tidak menjadi beban kepada masyarakat. Bagi saya, mereka nak cari rezeki secara baik, secara sihat. Yang ini kita kena bantu dan permudahkan. Sebab kalau kita lihat selalu alasan yang diberikan memang kemampuan itu satu perkara. Yang kedua, tempat untuk berniaga itu agak terhad dan sebagainya. Jadi sehingga kita menyelesaikan masalah-masalah yang lebih besar, bagi saya isu ini kita kena perhalusi dengan berhati-hati. Dan yang ketiga, dalam soal penjaja dan juga perkara-perkara yang lain, saya juga berpesan kepada kita semua, terutamanya lah Angkatan Muda AMK dan juga anak muda di luar sana, kita kalau boleh dan memang sememangnya kita kena elak mengambil tindakan undang-undang itu atas tangan sendiri. Jadi kalau perkara itu tidak boleh diselesaikan secara rundingan baik, maka kalau perlu berbincang dengan pihak yang lebih atas ataupun cari pemudah cara supaya kita tidak menggunakan kekerasan. Dan percayalah, mereka yang berniaga ini, dia ada tanggungan dia ada anak-anak dia ada juga keluarga sekolah yang perlu untuk anak-anak mereka semua ini. Jadi yang ini kita jangan ambil terlalu mudah, seolah-olah bentang-bentang kita ada kuasa, kita ada kedudukan, kita nak menggunakan kekerasan. Jadi yang ini bagi saya kita kena teliti secara lebih mendalam dengan memahami keadaan ekonomi sekarang. Bukan saya nak condemn mana-mana pihak semata-mata, tapi dalam isu ini kita sebenarnya kena ada budi bicara, ada peri kemanusiaan dan sebagainya. Baik, itu isu yang pertama. Yang kedua, sebelum saya sentuh soal yang saya janjikan tadi, perkara yang kedua juga sebelum itu, saya juga terbaca tadi dalam perjalanan dalam kereta ini. Siapa yang baru ikuti boleh tolong share, boleh juga tolong kongsikan di page dan juga profil masing-masing. Satu lagi perkara yang saya perhatikan tadi, ada satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Timbalan Presiden UMNO mengenai saranan beliau untuk Malaysia ikut Singapura untuk mengadakan pilihan raya. Yang ini saya rasa hujahan yang beliau utarakan itu agak seleweng ataupun agak mengelirukan. Kita kena faham bahawa Singapura mengadakan pilihan raya kerana masa tempoh kerajaan itu telah hampir sampai ke penghujungnya. Maka memang panggilan pilihan raya itu bagi memenuhi tuntutan demokrasi mereka. Tetapi dalam Malaysia ini, kita ada proses pilihan raya. Masalah sekarang ini, kerajaan dibentuk tanpa melalui pilihan raya. Kemudian nak bubar melalui pilihan raya. Jadi yang ini sebenarnya ujahan oleh Timbalan Presiden UMNO itu bagi saya agak terpesong dan seolah-olah meletakkan kepentingan politik UMNO, politik rebut kuasa ini semata-mata, dan akhirnya akan memperjudikan balik nasib rakyat ini semata-mata untuk pegang balik kuasa. Sebab apa saya kata macam itu? Sebab sekarang ini kita tahu dalam suasana negara baru selesai COVID, dan juga sekarang ni isu paling utama adalah isu ekonomi. Jadi kalau pandangan saya, saranan yang dikeluarkan oleh Timbalan Presiden UMNO tadi, saya rasa memang agak terpesong.
memang mementingkan diri sendiri dalam keadaan kita sebenarnya baru nak memulihkan suasana ekonomi. Jadi dan yang kedua yang meletakkan seolah-olah keadaan politik tidak stabil, yang buat tidak stabil adalah Perikatan Nasional. Dulu elok-elok kalau di kalangan UMNO sendiri, mereka bentuk UMNO dan PAS sebagai muafakat nasional. Tetapi apabila mereka nak bergabung dengan, contohnya dengan KITOL, bergabung nama bersatu, maka perjuangan mereka itu memang sama dan tak ada hala tuju. Memang ketidakketentuan. Jadi isu kerajaan yang tidak stabil bukan kerana orang lain, tapi kerana Perikatan Nasional itu sendiri. Jadi sekarang ini bagi saya, sekiranya tindakan untuk membubarkan parlimen itu secara mengejut, saya rasa nampak sangat bahawa UMNO, Perikatan Nasional ini semua memikirkan soal jawatan dan kedudukan mereka sendiri. Sebab itu bagi saya sekarang ini yang buat tidak stabil adalah UMNO apabila daripada presidennya, bekas presidennya, naib presidennya, yang ini saya dah kupas macam mana kenyataan Ismail Sabri, Mahathir Khalid dan sebagainya. Ini yang menyebabkan kerajaan tidak stabil. Jadi sebab itu bagi saya seruan ini rakyat kena berhati-hati. Sebab itu kita kena susun kembali dan jangan ambil mudah supaya nasib rakyat ini tidak sekali lagi digadaikan dan kita terpaksa berdepan dengan suasana pemerintahan perikatan ataupun saya tak tahu daripada Barisan Nasional, Muafakat Nasional, Perikatan Nasional, lepas ni entah apa pula nasional. Jadi saya rasa itu tidak berapa cantik lah. Jadi untuk meneruskan ulasan yang ketiga, sebab hari ini saya buat secara spontan, jadi sebenarnya saya sekarang ini dalam perjalanan ke Kuala Lumpur ada beberapa tujuan, iaitu yang pertama sebenarnya saya nak ke Mahkamah Putrajaya. Jadi yang ini pun untuk makluman kawan-kawan, Ustaz Wanji sekarang ini di mahkamah tengah menunggu perbicaraan beliau. Saya pun tengah menantikan apa keputusannya. Tapi pada masa yang sama saya nak ke mahkamah ataupun Istana Kehakiman Putrajaya untuk menyelesaikan bond kelakuan baik saudara Rafizi Ramli. Jadi yang ini saya rasa kalau mereka yang mengikuti Facebook saya secara rapat, bond yang dikenakan kepada Rafizi Ramli telah tamat pada 1 Jun 2020, iaitu untuk tempoh 2 tahun. Ketika itu mahkamah punya keputusan pada 1 Jun 2018, maka bond tersebut luput ataupun habis pada 1 Jun 2020. Jadi beberapa hari yang lepas lah, seminggu 2 minggu yang lepas, saya asyik menerima bank statement buat kali kedua daripada bank di Putrajaya. Sebab dalam ingatan saya tiada akaun di Putrajaya. Jadi saya pun fikir jugalah jauh macam mana ada buka akaun kat sana dan dikatakan akaun itu tidak aktif selepas 2 tahun. Tapi rupanya bila saya bincang dengan isteri saya, beliau mungkin mengatakan ialah itu adalah berkaitan dengan bond kepada Rafizi Ramli ini. Bagi mereka yang tidak biasa dengan proses mahkamah, apa yang berlaku apabila seseorang itu dikenakan bond ataupun ikat jamin, mereka itu kena ada penjamin, iaitu penjamin kena memberi segala butiran kepada mahkamah. Daripada situ mahkamah akan keluarkan satu surat ataupun satu pengakuan yang penjamin itu kemudian perlu bawa ke bank, mana-mana bank itu. Kemudian kat situlah yang kita cagarkan sejumlah amount. Dan daripada situ selesai urusan di bank, maka kita akan bawa balik sama ada buku ataupun apa-apa penyata yang berkaitan yang kita dah buka akaun. Maka buku itu akan dipulangkan ataupun diserahkan kepada mahkamah
dan mahkamah akan pegang. Jadi untuk hari ini kalau sempat saya bercadang nak terus ke Istana Kehakiman Putrajaya petang ini untuk memohon kembali buku tersebut, dan kemudian saya nak kembali kepada bank untuk lepaskan bond tersebut. Kalau tak sempat petang ini, InsyaAllah saya cuba hari ini. Tak tahu sebab sekarang ini saya difahamkan oleh peguam tadi, mahkamah masih bersidang secara terhad sehingga 1 Julai. Jadi hari ini saya sebenarnya nak selesaikan satu lagi komitmen saya kepada Rafizi untuk mendapatkan kembali wang jaminan tersebut, yang mana kalau kita faham, kalau kita lihat, beliau terpaksa mengambil risiko dalam membawa pendedahan berkaitan dengan salah laku penyelewengan oleh kerajaan sebelum ini, dan isu ini juga berkaitan dengan 1MDB. Maka terbuktilah apa yang didedahkan sebelum ini macam mana kita dah dapat sebahagian wang daripada luar negara. Cuma untuk kes dalam negara ini kita masih menantikanlah. Jadi untuk teman-teman, saya tidak pasti. Saya tahu ramai yang sebenarnya mengharapkan saudara Rafizi untuk kembali. Yang ini saya ialah itu kena tanya Tuan Badan sendiri. Tapi insyaAllah dalam segala urusan ni saya cuba buat rakaman mungkin petang nanti ataupun esok pagi ketika di mahkamah dan juga di bank nanti, supaya teman-teman boleh tahu juga kaedah dan prosedur dia. Cuma saya tahu walaupun meletakkan nama saya untuk Rafizi mungkin sesuatu perkara yang agak mencabar, tetapi yang paling penting beliau telah melaksanakan tanggungjawab yang terbesar untuk menegakkan keadilan, membawa dari segi salah laku oleh kerajaan sebelum ini. Jadi yang ini pun bagi saya agak signifikan, sebab ini antara kes-kes terakhir yang melibatkan saudara Rafizi. Saya tak tahu kalau saya dah dapat balik duit tersebut, kalau tu saya akan cuba berjumpa dengan beliau. Tetapi yang paling penting, kita kena faham tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Kalau seorang macam Rafizi pun boleh berperanan sebegitu jauh, kita sebenarnya boleh memainkan peranan untuk membawa kepada keadaan yang lebih baik. Macam saya sebut tadi, isu sekarang ini adalah berkaitan dengan ekonomi rakyat kebanyakan. Malah saya sering ingatkan teman-teman pimpinan ataupun angkatan muda sendiri untuk sama-sama peka kepada nasib rakyat pada masa ini. Ekonomi ini memang sangat teruk. Jadi untuk saya dalam perjalanan ke Kuala Lumpur, esok petang insyaAllah saya akan berada di Pulau Pinang. Di Pulau Pinang saya difahamkan ada sekumpulan anak muda bersama dengan Fahmi Zainul, Ketua Angkatan Muda Keadilan Pulau Pinang. Ada anak muda nak bersembang. Kita akan berjumpa dengan mereka sebelum ada urusan pentadbiran ataupun urusan parti malam esok dengan Angkatan Muda Keadilan Negeri Pulau Pinang. InsyaAllah kita akan ada beberapa cabang yang kita akan semak kembali di Pulau Pinang, Angkatan Muda punya cabang. Kemudian pada hari Sabtu saya akan bersama dengan saudara Firdaus. Kalau mereka yang selalu mengikuti live show ataupun talk show Angkatan Muda Keadilan pada 11 malam, jadi esok saya akan berjumpa Firdaus juga. Fahmi dengan Firdaus ni agak kerap muncul di rancangan AMK. Jadi esok lusa hari Sabtu tu saya akan berjumpa Firdaus. Firdaus akan bawa kami pusing sekitar Kedah. Dan juga saya akan berjumpa dengan saudara Azam Karab ataupun YB Azam di Perlis, untuk kita lihat juga keadaan Angkatan Muda Keadilan di Perlis hari Sabtu nanti. Jadi dalam keadaan kita nak menyusun kepada rakan-rakan di luar sekarang ini, kita kena pastikan bahawa jangan ambil mudah. Sebab saya rasa bila semboyan itu dah macam orang tak betul, maksudnya yang minta pilihan raya ni seolah-olah semua orang UMNO yang paling tinggi ni semua minta pilihan raya.
daripada presiden, hari ini timbalan, kemudian naib-naib presiden, semua dia punya suara ni bukan soal nak memulihkan ekonomi rakyat kebiasaan. Dia punya semboyan sekarang ni bukannya nak membantu orang yang susah. Dia punya cerita bukan nak bawa dasar-dasar kerajaan yang dulu dia kata ni dia dah tinggalkan habis. Sekarang ni mereka bercerita nak buat pilihan raya. Jadi bagi saya, sebab itu untuk Angkatan Muda Keadilan, kami akan bersiap sedia. Kita tak mahu diheret dengan politik UMNO yang berpanjangan ini. Mereka cuba tak habis-habis dah jadi kerajaan pun tak puas hati lagi. Saya tak faham. Bagi kita semua, kita menjalankan tanggungjawab dan amanah yang diberikan oleh rakyat. Kita fokus kepada soal nasib rakyat di bawah ini. Jadi yang macam saya sebut, isu penjaja, saya ada bawa isu tersebut di kawasan saya di Parlimen Johor Bahru, yang mana saya akan kongsikan video rintihan dan juga pandangan daripada penjaja itu, insya-Allah malam ini. Bila telah di-upload, saya mohon untuk kita kongsikan video tersebut. Dan pada masa yang sama juga, saya mengharapkan kepada teman-teman bersiap sedia. Nampak gaya UMNO tak sabar nak gulingkan kerajaan sendiri. Maksudnya tak tahulah apa percaturan yang mereka cuba lakukan. Tetapi bagi saya, rakyat kena bersiap sedia. Ini mungkin mereka rasakan peluang yang terbaik dalam keadaan rakyat sibuk nak memulihkan balik ekonomi masing-masing, manakala mereka dalam kerajaan ini bukan sahaja sibuk mencari jawatan GLC, tetapi juga juga untuk membantu dalam kita mencari, sebab saya ada baca komen tadi, iaitu Saudara Saiful, salah seorang peguam Rafizi, dia ada komen dalam ruangan komen itu. Beliau dah sampai di mahkamah. Jadi saya rasa itu signal yang jelas beliau nak minta saya bergerak sekarang. Mungkin kalau sempat petang ini, insya-Allah saya akan selesaikan juga bond kepada saudara Rafizi bagi mereka yang merindui penampilan beliau. Boleh komen supaya kalau komen-komen bernas itu kita akan panjangkan kepada Rafizi. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.